Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita dapat sekali lagi menyambung sesi kita dalam keuangan Islam semasa. Semalam tidak berkeupayaan dan berkesempatan kerana jadual yang agak penuh daripada pagi sampai ke petang. Hari ini pun berbagai-bagai program dan aktiviti. Alhamdulillah petang ini sebelum masing-masing sibuk dengan untuk buka puasa, saya ambil kesempatan untuk meneruskan kuliah tentang tajuk Islamic Social Finance ataupun Kewangan Islam Sosial. Satu tajuk yang mungkin menjadi perhatian ramai di kalangan kita, sama ada di kalangan pelajar, pensyarah, aktivis masyarakat, termasuk juga policy makers, mereka yang membuat polisi di peringkat atas, sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Jadi masing-masing terasa teruja dan terpanggil untuk membincangkan satu konsep yang baru untuk diberikan satu nadi, satu nyawa baru kepada keuangan yang semasa yang dianggap keuangan yang berbentuk kapitalis, yang berbentuk bermotifkan keuntungan semata-mata. Maka Islamic Social Finance diajukan sebagai satu alternatif kepada ataupun pelengkap kepada keuangan yang semasa, sama ada keuangan konvensional ataupun keuangan Islam itu sendiri. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya pada waktu ini dan saat ini untuk kita melihat perbincangan tentang Islamic Social Finance ataupun keuangan Islam sosial, terjemahan saya kurang lebih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu Islamic Social Finance atau kewangan Islam sosial ini, harapannya amat tinggi daripada semua pihak. Tak dapat dinafikan sebab tajuknya menarik, iaitu lembut dan maknanya lunak, iaitu menjadikan kewangan itu kewangan hak masyarakat. Bagaimana kita boleh menurunkan kelebihan-kelebihan kewangan Islam itu dalam bentuk sosial. Kita mensosialisasikan kewangan Islam dalam masyarakat. Jadi perkara ini perkara yang senang difahami dan senang diikuti dan menjadi harapan ramai pihak. Saya akan berikan sikit gambaran apa yang berlaku sekarang dan juga di masa yang zaman-zaman dahulu, dan kemudian kalau tak sempat hari ini, besok kita sambung bagaimana kita boleh menyantuni dan menjadikan keuangan Islam sosial ini dalam kerangka keuangan Islam moden pada kurun ke-21 Masihi. Saya mempunyai pengalaman yang agak menarik juga, walaupun tidak begitu banyak dalam sejarah saya sebagai seorang penasihat syariah dan juga perunding syariah. Pengalaman saya di Singapura, di Republik Singapura, membantu pihak Majlis Ulama Islam Singapura dengan anak syarikat mereka, Waris Investment, kalau tak salah saya, untuk mengeluarkan sukuk. Dua bentuk sukuk dikeluarkan, itu sukuk ijarah, sukuk berdasarkan sewaan, untuk sukuk musyarakah, iaitu sukuk berdasarkan perkongsian untung dan rugi, tapi didasarkan kepada kontrak ijarah, iaitu sewaan. Yang menariknya dalam konteks ini, di mana pihak MUIS, Majlis Ulama Islam Singapura, mempunyai beberapa kepingan tanah yang wakaf yang tidak produktif, maka kita mengambil keputusan untuk menjual tanah-tanah ini, dan hasil jualan ataupun proceed of the sale digunakan untuk dalam satu tabung. Tak cukup juga wang untuk membantu membina dua bangunan projek di Orchard Road dan juga di Bencoolen Street, untuk membina satu kawasan perumahan yang boleh disewakan dengan pulangan yang tinggi, dan juga ada masjid, ada juga sekolah untuk memenuhi niat pewakaf. Pewakaf kata tanah ini yang dijual tu adalah untuk masjid, adalah untuk sekolah. Jadi bila mana kita jual tanah tersebut, niat pewakaf itu dipindahkan
ke kawasan baru, bukan di kawasan yang kita jual itu sebab tidak produktif, jauh daripada prasarana dan juga daripada kelengkapan-kelengkapan infrastruktur, tidak begitu kompetitif, banyak kos untuk membuat parit, perjalanan, mendapatkan aliran api, air dan sebagainya, kos yang tinggi. Jadi wang itu digunakan untuk membangunkan bangunan yang baru di dua kawasan, iaitu Orchard Road dan juga Bencoolen Street, kawasan yang kategori A dalam konteks Bandaraya Singapura, yang menjadi tumpuan ramai pelancong, tempat-tempat shopping mall dan juga tempat yang menarik untuk perhimpunan masyarakat lebih besar lagi, ada prasarana, ada pengangkutan awam dan sebagainya. Maka wang tersebut digunakan untuk sebagai modal ikuti, maka perlu kepada modal hutang yang tak cukup lagi, maka pihak waris telah mengeluarkan sukuk dengan kerjasama bank-bank di Singapura pada awal tahun 2008-2007, kalau saya masih ingat, untuk mengeluarkan sukuk ijarah. Wang tersebut dicampur dengan wang penjualan harta wakaf tadi, digunakan untuk membangunkan tanah wakaf di dua kawasan yang premium ini. Bangunlah bangunan-bangunan yang lebih berkompetitif, yang bersaing tinggi, yang dapat disewakan. Sebab itu sukuk musyarakah ini didasarkan pada sewaan, di mana pihak waris, anak syarikat MUIS akan menyewakan bangunan ini kepada pihak yang akan menyewa, dan bayaran itu digunakan untuk membayar sukuk musyarakah yang akan dikongsi antara pengeluar, iaitu pihak waris, anak syarikat MUIS, dan juga kepada pelabur yang melabur dalam sukuk instrumen yang dikeluarkan oleh pihak-pihak bank di Singapura. Ini pengalaman pertama, iaitu tujuan ini digunakan untuk membangun harta wakaf. Ini juga social finance, iaitu kewangan Islam sosial. Di Malaysia tidak ada lagi sukuk yang digunakan untuk membantu tanah wakaf, walaupun sudah ada kerangka perundangan di perangkat Suruhanjaya Security Malaysia untuk mengalakkan mana-mana pengeluar yang nak bangunkan harta wakaf, keluarkan sukuk untuk mendapatkan dana dan digunakan dana untuk membangun harta wakaf. Ini sektor social finance. Banyak halangan di Malaysia, saya tidak mahu bercakap agak panjang, isunya banyak sangat complicated, dan dari segi fatwa tentang boleh tak kita jual tanah, dapatkan wang tersebut untuk bangunkan wakaf misalnya. Di Malaysia fatwa yang ada hanyalah fatwa sekadar istibdal, tukar tanah dengan tanah. Jadi fatwa itu agak ketat dan juga tidak begitu boleh maju ke hadapan. Di Singapura kita telah ajukan pandangan supaya taurik dicairkan harta wakaf, iaitu menjual harta wakaf, dapatkan wang tunai tersebut yang cair itu dipindahkan pada projek yang lain. Di mana niat pewakaf yang asal dipindahkan juga pada projek yang baru. Menarik ya. Dan ada sandaran dalam banyak kitab-kitab fiqh, dan Mazhab Syafi'i pun ada sandarannya membolehkan kita jual harta wakaf, dapatkan wang tersebut untuk bangunkan aset wakaf di tempat yang lebih produktif, yang lebih memberikan keuntungan kepada penerima wakaf, iaitu orang miskin, sekolah, masjid dan seumpamanya. Jadi pemikiran yang lebih, saya rasa lebih moden dan lebih sesuai dengan zaman sekarang. Kalau nak istibdal tu susah, tanah di Pahang nak tukar dengan tanah di Kelantan, ataupun tanah di Kelantan di Kota Baru nak tukar tanah di katakan di Ratau Panjang. Perlukan persamaan yang agak sukar untuk dapat persamaan tersebut. Istibdal boleh dilaksanakan tapi terhad aplikasinya. Tapi taurik adalah satu konsep yang menarik. Zaman saya buat dulu di Singapura tak nama taurik. Satu pandangan iaitu kita jual, ambil tanah tersebut, sehinggalah pada tahun 2016 saya telah berjumpa dengan autoriti dan kitab-kitab fiqh, boleh dimajukan konsep taurik. Dan telah berlaku dalam fatwa-fatwa di Malaysia, walaupun tak dinamakan taurik, masih lagi istibdal, tapi kita melihat cara itu adalah cara yang berbentuk kecairan harta wakaf, satu aset tanah wakaf di Kedah, iaitu di kawasan Bendang, Sawah Padi, tidak begitu viable untuk bangunkan. Dia wakaf untuk buat sekolah, jadi sekolah tahfiz, tapi tak begitu menarik sebab tengah-tengah Bendang, nak buat jalan raya, kos tinggi, jalan tar,
prasarana fiber optics, jalan, parit sebagainya tidak begitu praktikal. Jadi tanah itu dijual dengan harga yang lebih mahal daripada harga asalnya. Wang itu digunakan untuk beli tanah yang kecil sikit di sebuah bandar di sebelah Kedah, kecil tapi berhampiran dengan sekolah yang sedia ada dekat jalan raya dan dapat dibangunkan untuk tujuan sekolah yang lebih praktikal dari segi lokasi dan juga prasarananya. Tapi tak nama taurik, namanya istibdal. Tapi dari segi penelitiannya itu adalah taurik dalam konteks wakaf ataupun khazanah perbandaraan ilmiah wakaf itu. Itu yang pertama, pengalaman saya yang pertama, menarik ya. Di Malaysia juga ada konsep takaful yang dibuat oleh beberapa syarikat takaful. Boleh kita belikan premium ataupun bayaran insurans tersebut atau takaful itu yang patuh syariah, dan kita niatkan pulangan itu kepada mana-mana masjid kita wakafkan pulangan tersebut. Itu juga adalah satu contoh yang simple kepada konsep Islamic Social Finance. Sehinggalah berlakunya Sukuk Ihsan yang berlaku pada tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Khazanah Malaysia sebanyak 100 juta, kemudian 100 juta kali kedua, iaitu untuk membina untuk membantu sekolah-sekolah luar bandar yang memerlukan cikgu yang berpengalaman, yang memerlukan prasarana lebih baik, kemudahan-kemudahan IT, komputer, makmal dan sebagainya. Satu eksperimen khazanah yang cukup menarik untuk mengeluarkan satu sukuk yang berbentuk social finance. Nama pun SRI Sukuk, Sustainable Responsible Investment Sukuk, SRI Sukuk. Dah 2 kali dikeluarkan oleh khazanah untuk utamanya untuk tujuan pendidikan, yang kedua untuk tujuan perubatan, kesihatan. Jadi satu perkara yang cukup menarik, sektor yang berbentuk social finance, iaitu untuk kepentingan orang ramai, bukan kepentingan profit sangat. Tetapi isu ini penting kerana yang mengeluarkan sukuk ini khazanah. Khazanah ada kekuatan keuangannya. Jadi ada kepercayaan orang untuk memberi sukuk, kerana kalau tidak boleh bayar sukuk tersebut, maka khazanah bertanggungjawab untuk membayar balik sukuk dan juga kupon atau pembayaran untung daripada sukuk tersebut. Walaupun namanya SRI sukuk, tetapi konsep orang yang membeli sukuk tersebut masih konsep keuangan tulen, iaitu mereka ingin mendapatkan keuntungan yang seperti diharapkan, dan cuma sektor itu tujuan yang digunakan sukuk tersebut adalah untuk membantu sekolah-sekolah yang terbiar, sekolah-sekolah yang di pinggir di kawasan luar bandar, di Sabah, Sarawak, di kawasan-kawasan tertentu di Malaysia yang perlukan guru-guru yang berpengalaman. Kerana hari ini kita tengok guru ini dan juga pelajar kebanyakannya berada di bandar yang hebat-hebat, tapi yang luar bandar tu agak terpinggir, perlukan barisan guru yang hebat dan juga prasarana yang lebih baik sikit dari segi makmal, dari segi komputer lab, dari segi juruteknik komputer dan sebagainya. Jadi ini pengalaman yang menarik di Malaysia, yang pertama di dunia, iaitu SRI Sukuk. Kalau di Singapura sukuk biasa tapi tujuannya untuk wakaf. Tapi yang di Malaysia sukuk namanya SRI, tujuannya untuk bukan untuk wakaf tapi untuk membangunkan kelestarian pendidikan di sekolah-sekolah luar bandar. Ini menarik. Kalau di masyarakat barat sudah ada namanya impact bond berdasarkan impact. Jadi contohnya kerajaan British mengeluarkan bond, bukan sukuk, bond konvensional, tapi tujuannya untuk membantu, antara contohnya membantu para banduan bila mereka keluar daripada penjara, mereka mendapat macam rehabilitation, satu kursus untuk meningkatkan cara hidup mereka, mendidik mereka, memberikan pengajaran skill kemahiran hidup untuk mereka berjaya dalam dunia selepas mereka meninggalkan penjara mereka. Dan kerajaan telah mengeluarkan bond ini. Orang boleh melabur, digunakan wang ini untuk membuat pusat-pusat kemahiran kepada bekas panduan, dan pulangan itu
kepada mereka berdasarkan kadar yang lebih rendah lagi, sebab tujuannya adalah untuk tujuan kemasyarakatan ataupun social finance. Jadi itulah beberapa contoh-contoh yang ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan kita nak melihat jugalah Malaysia menjadi juara, dan kerajaan Malaysia dalam kerajaan security telah menyediakan banyak prasarana dan juga kemudahan cukai, intensif cukai kepada mereka yang ingin melakukan konsep social finance dalam sukuk, dalam even bank negara pun menggalakkan bank-bank melakukan pembiayaan secara value based intermediary ataupun intermediation, iaitu melakukan perantaraan kewangan yang disandar dan disokong oleh value based berdasarkan nilai masyarakat, seperti menolong SME, menolong microkredit, menolong memberi beasiswa, menolong aliran air yang bersih, membantu orang-orang kampung mendapat perigi, membantu udara yang lebih sihat dan tidak tercemar, mungkin membantu pekerja-pekerja asing memerlukan bantuan bila mereka terputus bantuan dan seumpamanya. Ini adalah value based financing. Terima kasih tuan-tuan yang sempat bersama saya pukul 5. Saya nak tanya pandangan tuan-tuan lah, kalau ada masa nanti tuan-tuan prefer jam 11 pagi ke pagi atau petang. Saya pun di bulan puasa ini, kalau 11 pagi itu mungkin ramai yang tak sempat bersama saya. Mungkin lebih baik mungkin pandangan dibuat sebelah petang. Saya akan melihatlah komen-komen nanti. Kalau ada komen, silakan pandangan tuan dan puan-puan masa yang lebih sesuai untuk sesi ini. Petang dan pukul berapa? Pukul 3 ke 4 ke pukul 5 ke pukul 6 tu dah mungkin lewat ya. Tapi mungkin antara pukul 3 sehingga pukul 5. Kalau ada komen, ada pandangan, sila kongsi dalam ruang komen yang tertera. Terima kasih kepada semua. Salmi, Nabila, Farah, Ahmad, Nazir, Cien. Assalamualaikum Dr. Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hamsur, Clear Tawau, Cik El Faris, Rahimah, Saiful Nizam, Aliyah. Ada soalan? Soalan tentang taurik daripada Farid Akmal Fazli. Kalau ada tanah yang diwakafkan bernilai 5 juta, adakah dibenarkan liquidate taurik ke semua 5 juta dan diganti dengan hal tanah lain, atau hanya dibenarkan liquidate sebahagian saja? Konsep taurik ini dia tidak perlu ganti dengan tanah. Kalau ganti dengan tanah itu namanya istibdal. Kita jual tanah dapat 5 juta, beli tanah lain. Itu namanya istibdal. Kita ganti tanah dengan tanah yang sama nilainya. Mungkin berbeza tempat dan kawasan. Itu istibdal. Taurik dia lebih daripada itu. Menjual tanah wakaf, mendapat hasil jualan tersebut, proceed of the sale. Wang itu digunakan untuk labur dalam projek wakaf yang sudah ada tanahnya. Sudah ada hospital, ada klinik, tapi tak cukup equipment. Sedangkan niat asal pewakaf asal untuk hospital contohnya. Jadi tak perlulah kita beli tanah baru. Kita beli tanah yang sudah ada hospital, perlukan kelengkapan baru, memerlukan 5 juta untuk mesin buah pinggang misalnya, untuk orang yang ada dialisis, ataupun mesin-mesin yang baru yang canggih. Jadi boleh diwakafkan. Jadi niat pewakaf asal itu, di tanah asal itu, niat itu dimasukkan tanah yang sudah ada dan dijadikan wakaf itu sebahagian daripada wakaf yang sudah ada, dan hanya Allah yang mengetahui niat itu. Allah akan melihat kepada keberkesanan wakaf tersebut, dan bukan adanya tanah tapi tanah itu berada di tengah-tengah ladang kelapa sawit, ladang getah dan sebagainya, di atas bukit yang memerlukan kos yang tinggi untuk membuat contohnya sebuah hospital ataupun sebuah sekolah di kawasan tersebut. Jadi faham ya saudara Farid, ini bukan ganti tanah dengan tanah. Dia jual tanah sama sebahagian atau semua tanah tersebut. Wang itu digunakan untuk membiayai satu projek yang sudah ada tanah wakaf di tempat yang lain, atau di tempat yang sama, negeri yang sama, tapi lebih strategik dan lebih dalam fiqh zaman dulu boleh dibuat begini dengan izin hakim, qadi di mahkamah. Bukan kita yang buat, bukannya
pemegang amanah ataupun penjaga amanah wakaf, mesti ada prosedurnya. Di Malaysia belum ada prosedur dan kita masih lagi berbincang, dan saya banyak buat kertas cadangan, dan ada rakan-rakan di USIM telah membuat satu jawatankuasa, telah membuat bengkel, seminar, berbagai-bagai aktiviti untuk mewawarkan idea ini kepada semua majlis agama Islam di seluruh Malaysia untuk mereka melihat isu syariah, isu fiqh mazhab Syafi'i, isu kemaslahatan, untuk kalau boleh mereka juga nak buat perkara taurik ini untuk mencairkan banyak sangat aset yang tak cair, yang beku selama 20 tahun, 60 tahun, 100 tahun, sedangkan sudah lama. Di manakah keberkesanan wakaf kalau tanah yang diwakafkan itu masih lagi berupa hutan, berupa sawah bendang yang tidak ada hasilnya kepada penerima wakaf. Jadi walaupun Allah tu tahu niat itu masih berjalan dan wakaf, tapi faedahnya belum berjalan kerana belum dibangunkan lagi harta wakaf tersebut. Okay, zaman dulu, di zaman sekarang kita bincang Singapura yang pertama dari segi sukuk musyarakah membantu pembangunan harta wakaf, bangunkan harta wakaf. Yang kedua, di Malaysia, sukuk ihsan oleh Khazanah Malaysia. Yang saya sebut zaman dulu, saya baca dalam sejarah kerajaan Turki. Mereka ada konsep mursad. Mursad itu adalah perkataan daripada irsad. Sebab dalam bahasa fiqh, wakaf itu dinamakan sebagai wakaf, ya, ataupun dalam mazhab Maliki sebagai habsun ataupun ahbash. Iaitu ahbash itu kita pegang, kita tidak gunakan barang tersebut. Jadi kita ikat barang tersebut, jadi dia jadi wakaf. Dia jadi tak bergerak. Wakaf itu kita berhentikan pemilikan manusia dan kita berikan pemilikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahbash, kita ikat barang tersebut, jadilah macam wakaf juga. Ataupun dalam bahasa lain irsad, iaitu bila mana kita telah mendedikasikan harta kita kepada sama ada kepada kerajaan, pada orang tertentu, dianggap sebagai irsad. Kerajaan Turki dia ada konsep al-ijaratan, dua kali ijarah. Satu, ijarah yang panjang untuk memberikan kemudahan kepada orang yang ada duit untuk membangun harta wakaf, dan diikuti dengan ijarah yang pendek, al-ijarah at-tawilah, al-ijarah tawilatul mada, ijarah qasidatul mada, ijarah yang pendek tempohnya untuk membolehkan digunakan untuk membolehkan ada semacam pembayaran awal kepada pihak pengurusan wakaf untuk mendapat wang tunai untuk mereka membangunkan hartanah mereka, tetapi mereka kena sewakan hartanah tersebut kepada pembayar untuk 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun contohnya. Selepas tempoh itu mereka dapat memiliki balik harta tersebut, cukup dengan infrastrukturnya, bangunannya, peralatan dan sebagainya. Itu zaman dulu, zaman yang keuangan mungkin tak begitu strategik sangat. Itulah yang pernah dipikirkan oleh ulama-ulama di kerajaan Osmaniyah Turki. Saya lupa satu lagi produk yang menarik yang hampir sama dengan wakaf, ialah yang berlaku di Mekah pada awal tahun 2000 juga, namanya suku Al-Intifah. Jadi tuan-tuan kalau pergi ke Mekah hari ini, banyak dia punya komplek baru seperti Zamzam, seperti Marwah, Safa, ya, yang berada di sebelah kiri pintu Malik bin Abdul Aziz, sebelah Hilton, atau ada clock tower. Sebenarnya ada clock tower, ada 7 apartment situ. Itu baru dibina di atas tanah wakaf. Tanah wakaf ini selama 33 tahun. Tanah itu semuanya wakaf, yang diwakafkan oleh namanya wakaf Malik Abdul Aziz, tapi pewakaf itu telah wakafkan pada kerajaan. Jadi tanah itu tanah wakaf. Jadi kerajaan Saudi nak bangunkan tanah wakaf, dia gunakan pendekatan macam pengesuatuan. Dia kata kamu bangunkan hotel ataupun majma' al-fanadiq, kompleks hotel-hotel selama 33 tahun. Selepas itu kamu berikan balik kompleks ini pada kerajaan untuk kerajaan miliki. Jadi pada masa sekarang semua kompleks itu ada dimiliki oleh pihak pelabur-pelabur. Di antara kompleks itu ada Zamzam.
Zamzam yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, yang dikeluarkan, yang didirikan pada masa tersebut diikuti dengan SOFA. Saya terlibat dalam projek tersebut. Saya pun dari segi pendanaan dan kewangan waktu saya tinggal di Dubai pada masa tersebut. Dalam Zamzam itu, satu konsep yang menarik, dikeluarkan sukuk nama sukuk Al-Intifak, iaitu sukuk bukan untuk memiliki, untuk duduk dalam apartmen kau dah siap. Jadi pihak syarikat yang memajukan apartmen Zamzam Tower menggunakan sukuk namanya sukuk Al-Intifak. Sukuk memberikan hak kepada pemilik sukuk untuk tinggal di Zamzam Tower kalau dah siap selama katakan 20 hari setahun contohnya. Mereka ada hak, mereka ada hak untuk tinggal di situ selama-lamanya, tapi mereka juga boleh menyewakan bangunan tersebut kepada pihak yang ketiga. Jadi pihak pelabur memberikan wang untuk mereka duduk di apartmen tersebut, iaitu sewaan yang berbentuk masa depan, dan wang tersebut digunakan oleh pihak pemaju. Banyaklah, lebih daripada beratus milion daripada sumbangan para pelabur sukuk Al-Intifak digunakan untuk membuat bangunan tersebut. Berapa tingkat tinggi tinggi. Bila dah siap nanti, setiap orang daripada pelabur itu ada hak untuk tinggal di apartmen tersebut berdasarkan kontrak yang ada, mungkin 40 hari setahun, 30 hari setahun, itu pendetailannya. Jadi itulah hasil pendapatan mereka. Mereka boleh sewakan juga. Pendapatan itu ada pendapatan kepada sukuk mereka secara tetap, iaitu berdasarkan sewaan yang dijanjikan oleh pihak pemaju. Kami akan membayar sewa kepada kamu sebab kamu ada pemilik manfaat, pemilik hak untuk tinggal. Kamu boleh tinggal atau kamu boleh sewakan. Kami uruskan sewaan kamu. Itu adalah hak kepada sukuk kamu atau pulangan kepada sukuk yang kamu laburkan. Menarik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila habis 33 tahun, sukuk semua habis, bayar habis semua, segala yang pokok dan juga keuntungan, dan juga pemaju itu pun tidak ada hak milik, akan diserah balik kepada kerajaan Arab Saudi. Kita tak tahulah masa depan bila diserah kerajaan nanti, mungkin kosnya semakin rendah. Sebab kerana tak ada kos, dah habis kos, dah habis pinjaman, dah habis pembiayaan sukuk, tidak ada kos pada bangunan tersebut. Mungkin pada masa tersebut boleh diberikan dengan kadar lebih murah kepada semua masyarakat orang Islam untuk tinggal di hotel yang 5 star itu dengan harga yang lebih murah sikit kot masa depan. Kita tak tahu, ini hanya berlaku, dia start pada 2008-2007. Selepas 33 tahun baru harta wakaf itu dikembalikan balik kepada kerajaan Arab Saudi dan juga untuk kebajikan semua orang Islam sedunia. Jadi saya ceritakan tentang kerajaan Turki yang berlaku di Mekah, yang berlaku di Malaysia dan di Singapura. Dalam konteks kita hari ini, Islamic Social Finance melibatkan banyak lagi produk seperti zakat, seperti wakaf, seperti SRI sebutkan tadi, dan juga bank negara ada value based intermediation, pengantara kewangan dalam sektor-sektor yang bernilai menyokong masyarakat dan social welfare dan seumpamanya. Jadi kita akan sambung pada besok tentang bagaimana kita nak menyantuni dan melestarikan Islamic Social Finance ataupun kelestarian kewangan Islam sosial dalam produk-produk kewangan. Sebab ramai yang nak tengok kewangan Islam ini ada kewangan yang ada hati dan ada jiwa dalam konteks melestarikan masyarakat. Jadi, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya. Dan saya cuba tengok soalan kalau ada. Cadangan masa jam 3 petang untuk sesi ini, saya ambil maklum. Ada soalan tentang futures market. Saya telah beri komen, cuba rujuk balik video saya yang lepas, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Apa yang patut dibuat dengan aset-aset beku? Itu perlu kepada penelitian, kepada jawatankuasa menilai aset-aset wakaf mungkin masuk di sini untuk melihat sama ada istibdal ataupun taurik ataupun pelbagai ijtihad lagi yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan isu konflik pembekuan harta wakaf yang sudah lama tidur, yang sudah lama tidak dibangunkan
dalam banyak keadaan dan di banyak negeri di Malaysia. Terima kasih Mak Fadli, Abdul Wafi, Alia. Okay, tidak ada soalan yang boleh saya menjawab atau memberikan komen. Okey, Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu memberi manfaat dan juga memberi faedah kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam memahami tajuk Islamic Social Finance ataupun kewangan Islam sosial untuk kepentingan masyarakat menggunakan instrumen-instrumen kewangan Islam moden dan semasa. Kita berjumpa lagi mungkin mudah-mudahan besok jam 5 petang juga. Saya rasa ramai yang boleh bersetuju 5 petang. Kita tengok komen dan respon daripada rakan-rakan sekalian. Take care, semoga dan jaga diri, stay at home, selamat berpuasa, selamat beribadah dan selamat meningkatkan kualiti diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah-ibadah khusus, ibadah berbakti pada masyarakat dan seumpamanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.